Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah, kami dari kumpulan 7 ingin membentangkan satu tajuk etika dan peradaban iaitu teori deontologi. Baiklah, saya serahkan kepada sahabat saya yang pertama. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aiman bin Hairuzam. Terima kasih kepada rakan saya tadi. Okey, hari ini saya ingin menguraikan tentang pengenalan teori deontologi. Okey, poin yang pertama adalah masyarakat yang berperadaban ini dapat membina tamadun yang lebih baik kerana kemajuan dapat dicapai apabila setiap individu mempunyai adat dan moral yang tinggi. Poin yang kedua adalah etika ini juga didefinisikan sebagai ethos yang berasal daripada Yunani atau juga lebih dikenali sebagai mores daripada perkataan Latin. Okey. Yang ketiga adalah aspek istilah. Dari segi aspek istilah pula, etika ini bermaksud suatu kajian yang bersifat falsafah terhadap moral. Okey, yang seterusnya adalah dari segi aspek falsafah pula, etika ini bermaksud ilmu yang menjelaskan erti kebaikan dan keburukan yang dilakukan oleh manusia. Okey, itu sahaja yang ingin saya sampaikan. Saya beri tugasan ini kepada sahabat saya yang lain. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada sahabat saya sebentar tadi. Baiklah, saya pergi pula kepada bahagian seterusnya iaitu objektif kajian. Baiklah, objektif kajian yang pertama ialah mengkaji konsep teori deontologi sebagai maklumat asas kepada kajian ini. Yang kedua, mendedahkan isu berkaitan teori deontologi iaitu peristiwa berdarah Hari Ashura. Baiklah, seterusnya kita pergi pula kepada kajian literatur yang pertama iaitu konsep teori deontologi. Baiklah, deontologi adalah salah satu perkataan yang diistilahkan oleh Yunani iaitu dion yang membawa maksud kewajipan ataupun sesuatu tanggungjawab yang diwajibkan ke atas perilaku seseorang individu itu. Ia menegaskan bahawa tanggungjawab tidak dinilai melalui kesan kerana tidak ditentukan semasa keputusan diambil. Teori deontologi ini telah ditokohi oleh seorang ilmuwan yang bernama Immanuel Kant. Baiklah, tindakan moral yang dilakukan secara melulu tanpa dipertimbangkan natijah yang baik ini sebenarnya menyalahi sikap dan tindakannya sebagai seseorang yang bertanggungjawab. Meskipun seseorang itu mempunyai niat yang murni, akan tetapi dalam konsep teori deontologi ini, sekiranya perkara yang dilakukan itu menggunakan cara yang salah, ia merupakan perbuatan yang tidak baik. Jadi, penentuan nilai baik, jahat, wajar dan bermoral ini tidaklah diukur daripada ciri-ciri atau sifatnya sahaja. Kewajaran tindakannya ini diukur pada si pelaku bahawa tingkah lakunya merupakan kewajipan atas kehendaknya melalui kenyataan. Saya Amnisha Syahda binti Azrul, nombor matrik 1201389. Baiklah, sekarang saya akan menerangkan pembahagian konsep teori deontologi. Teori deontologi terbagi kepada 3 bahagian. Yang pertama ialah deontologi tindakan iaitu eksistensialisme. Eksistensialisme menjelaskan bahawa tindakan seseorang itu tertakluk kepada apa yang diusahakannya, tingkah laku moralnya sendiri dan juga terhadap orang lain. John Paul Sartre telah merumuskan kaedah eksistensi mendahului esensi. Ini bermakna manusia bebas untuk memilih serta membuat keputusan berdasarkan keadaan mereka ketika itu. Kalau diteliti betul-betul, setiap manusia mempunyai tanggungjawab untuk menentukan baik dan buruk dalam mencorakkan kehidupan. Bahagian yang kedua pula ialah deontologi peraturan, iaitu sistem kewajipan. Menurut Immanuel Kant, untuk mengetahui sama ada sesuatu tindakan itu betul ataupun salah, kita boleh lihat sama ada ianya mengikut pandangan moral ataupun tidak. Dalam prinsip kewajipan ada 2 perkara yang perlu diberi penekanan. Yang pertama ialah tekad baik iaitu keupayaan untuk melaksanakan sesuatu tindakan ataupun aturan. Yang kedua pula ialah
Prinsip moral ataupun perintah mutlak tanpa syarat. Setiap individu mestilah bertindak sebagaimana yang diinginkan orang lain bertindak, dan pada akhirnya prinsip moral tersebut merupakan undang-undang sejagat. Bahagian yang ketiga pula ialah prinsip prima facie. Sir William David Ross telah mengemukakan hujahnya di mana beliau menyokong teori yang dibawa oleh Immanuel Kant. Teori ini menyatakan tanggungjawab manusia boleh dilepaskan buat sementara waktu bagi melaksanakan tanggungjawab yang lebih penting pada waktu itu. Antara kewajipan yang perlu dilihat adalah yang pertama, kewajipan kesetiaan iaitu menepati janji. Yang kedua, kewajipan pemulihan iaitu menyebut kesalahan yang dilakukan. Yang ketiga, kewajipan bersyukur iaitu mensyukuri perbuatan baik yang orang lain lakukan. Dan yang terakhir, kewajipan berbuat baik iaitu memberi bantuan serta memudahkan urusan orang lain. Sekian, terima kasih. Hai, bertemu kembali kepada saya iaitu Muhammad Aiman bin Hairuzam. Okey, hari ini saya ingin menguraikan tajuk biodata Immanuel Kant. Yang pertama adalah Immanuel Kant ini merupakan ahli falsafah Jerman yang moden, dan juga beliau merupakan ahli falsafah yang terakhir dalam zaman pencerahan. Beliau dilahirkan pada tahun 22 April 1724 dan meninggal dunia pada tahun 12 Februari 1804. Beliau juga dilahirkan di Königsberg, Prusia Timur, dan kini juga dikenali sebagai Kaliningrad di Rusia. Dan beliau juga telah menetap di wilayah tersebut sehinggalah beliau meninggal dunia. Setelah mendalami pengajiannya di Universiti Kaliningrad pada tahun 1740 sehinggalah 1746, beliau bekerja sebagai seorang guru swasta. Pada awalnya, beliau mengambil pendidikan di St. George Hospital School dan kemudiannya melanjutkan ke Collegium Fridericianum yang dikenali sebagai Universiti Kaliningrad, iaitu sebuah sekolah yang mengikuti ajaran Pietis. Okey. Seterusnya adalah pada tahun 1755 beliau telah kembali ke Universiti Kaliningrad untuk menerima ijazah sarjana muda serta mula memberi kuliah. Pada tahun 1770 juga, beliau mendapat taraf profesor dan meneruskan kuliahnya dalam subjek matematik, fizik, antropologi, pedagologi, geografi fizikal dan falsafah sehinggalah beliau bersara pada tahun 1756. Apa yang menariknya adalah Kant ini tidak berkahwin. Bahkan beliau juga jarang merantau keluar negerinya dan suka hidup bersendirian. Beliau juga merupakan seorang penguliah yang terpuji dan suka berbicara. Poin yang seterusnya adalah Critique of Pure Reason, merupakan sebuah karya yang menarik dan sangat besar, dan ia juga merupakan salah satu yang paling penting dalam pemikiran barat. Menurutnya juga, suatu tindakan dianggap baik jika dilakukan semata-mata kerana menghormati undang-undang moral, iaitu kewajipan teori deontologi. Okey, itu sahaja daripada saya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. Saya ajukan ini kepada rakan saya. Segala perincian dalam isu yang berkaitan tentang teori deontologi dan Hari Asyura ini telah kami selidiki dan kaji. Bahawasanya agama Syiah yang mana mereka akan menyambut pada 9 sehingga 10 Muharram, iaitu Hari Taswa dan Hari Asyura. Ritual ini adalah bertujuan untuk memperingati cucu Nabi SAW, iaitu Sayyidina Husin. Akan tetapi, mereka melaksanakan satu aktiviti yang mana mereka akan melukakan diri sendiri, iaitu menggores dahi serta memukul dada mereka. Akan tetapi, pemerintah mereka sendiri menyalahi dan menafikan serta menidakkan bahawa aktiviti itu mencederakan fizikal mereka serta membahayakan diri. Seterusnya, keterlaluan dalam memuja dan mengenang pengorbanan Sayyidina Husin menyebabkan diorangnya terpaksa berhadapan dengan perbuatan yang menyeksa dan sengsara. Pada hakikatnya, kita sendiri tahu yang tindakan yang diorang buat tu langsung tak mendatangkan kebaikan, malah banyak mendatangkan keburukan daripada kebaikan. Menurut Immanuel Kant dalam teori deontologi, tak semestinya semua perkara yang kononnya dietikan sebagai mengalas tanggungjawab perlu dipatuhi. Memang mereka mematuhi undang-undang ataupun kepercayaan tersebut, tetapi banyak masyarakat yang tidak berpuas hati dengan tindakan mereka. Perkara ini telah mencemarkan imej negara.
Bukan setakat imej negara, imej masyarakat tu sendiri banyak tercemar disebabkan tindakan diorang yang diorang buat setiap tahun ni. Seterusnya, yang terakhir sekali, nilai kepatuhan itu seharusnya diukur melalui cara kita laksanakan dia. Maksudnya dekat sini, niat mereka tu langsung tak menghalalkan cara. Sepatutnya pendapat saya, mereka walaupun mereka nak buat sesuatu tindakan tu, mereka kena fikir baik buruk orang sekeliling, baik buruk masyarakat mereka, baik buruk negara mereka. Kesimpulan. Jadi kesimpulannya, teori deontologi ni dia menggunakan pendekatan berorientaliskan tindakan, yakni pengukuran dan penilaian tingkah laku bergantung kepada tindakan individu dan bukan akibat tindakan itu. Hal ini menunjukkan penilaian berkenaan betul ataupun salah tindakan individu dilihat daripada pengukuran. Sebab itu, Immanuel Kant cuba untuk mengenal pasti peraturan asas sejagat ataupun universal bagi tindakan yang perlu individu gunakan sebagai rujukan. Dia menegaskan bahawa cara untuk mengetahui peraturan tersebut betul atau salah adalah dengan individu itu perlu lihat sama ada tindakan itu mematuhi peraturan universal moral ataupun tidak, seperti mengira kebebasan, keadilan, kebijaksanaan dan pilihan bagi tindakan yang bermoral.